dan salam sejahtera sebagai pembuka bicara. Nama diberi ialah Nurul Syuhada binti Zulkifli dan berumur 19 tahun serta merupakan seorang pelajar yang mengikuti jurusan Sains Hayat di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Saya berasal dari Bayan Lepas, Pulau Pinang dan dilahirkan pada 15 Januari 2002 di Hospital Besar Pulau Pinang. Saya telah menamatkan pengajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda dan telah berjaya meletakkan diri di antara pelajar cemerlang PTTRI tahun 2017. Seterusnya mendapat keputusan SPM 3A lalu menamatkan pengajian pada tahun 2019 dengan jayanya. Sepanjang pengajian saya di sekolah, saya telah terlibat secara aktif dalam pelbagai jenis kegiatan dalam bidang ko-akademik ataupun ko-kurikulum yang telah dianjurkan sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri maupun kebangsaan. Di sekolah menengah, saya pernah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan bola jaring anjuran asal. Mewakili daerah sebagai wakil dalam sukan memanah berkumpulan dan telah dianugerahkan naik johan dan mewakili negeri dalam pertandingan paintball peringkat antarabangsa. Saya memilih Universiti Sains Malaysia sebagai universiti pilihan utama untuk saya melanjutkan pengajian kerana USM yang sangat terkenal sebagai salah satu universiti yang terkemuka dalam mengeluarkan pelajar perubatan. Oleh itu, saya sangat berminat untuk melanjutkan pengajian saya di sini dan menjadi salah seorang pelajar USM. Tambahan pula, kursus yang saya berminat untuk melanjutkan pengajian iaitu Medical Radiation juga ditawarkan di sini. Seperti yang kita tahu, kursus Medical Radiation ini tidaklah besar di Malaysia. Oleh itu, saya ingin menjahut cabaran dan memilih kursus ini sebagai asas pekerjaan saya di masa hadapan. Antara fahaman dan pendapat saya mengenai bidang Medical Radiation ini ialah bidang perubatan yang merangkumi pelbagai cabang sains kesihatan berkenaan diagnosis, rawatan dan pencegahan penyakit. Ianya melibatkan amalan penjagaan kesihatan bagi mengekalkan dan memulihkan kesihatan seseorang pesakit serta ilmu baharu untuk kebaikan orang ramai. USM juga antara universiti terawal di negara ini, jadi sistem pengajiannya telah pun menampakkan revolusi ke arah lebih maju seiring arus zaman teknologi yang inovatif saban tahun. Saya juga kagum akan visi USM iaitu mentransformasikan pengajian tinggi untuk kelestarian hari esok dan juga misi yang membuka mata iaitu USM ialah universiti perintis berintensifkan penyelidikan lintas bidang yang memperkasakan bakat masa hadapan dan mengupayakan golongan terkebawah demi mentransformasikan kesejahteraan sosioekonomi mereka. Disebabkan para pelajar sistem yang sistematik dan berkesan, universiti ini telah menempatkan diri mereka di ranking ketiga di Malaysia dan kelompok ke-142 di dunia. Oleh yang demikian, pengajian Medical Radiation melibatkan pelbagai aspek sains kesihatan untuk memberikan rawatan terbaik dan efektif kepada pesakit. Hal demikian telah pun menaikkan semangat saya dengan bersungguh-sungguh dalam pengajian sehingga mampu menyediakan diagnosis yang tepat dan berkesan. Saya adalah seorang yang berani menyahut cabaran baharu, mampu bekerja secara berkumpulan serta seorang yang sangat komited dalam melakukan sebarang pekerjaan. Hal ini dapat dilihat sekiranya saya mempunyai sebarang tugasan, saya akan menyiapkan dalam masa yang ditetapkan. Justru sikap ini merupakan sikap yang penting dalam diri seseorang pelajar, terutamanya dalam bidang pekerjaan yang ingin saya ceburi iaitu Medical Radiation. Seperti yang kita tahu, seorang doktor seharusnya mempunyai disiplin yang tinggi untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Saya juga mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang komunikasi. Hal ini membolehkan saya bercakap di hadapan halayak ramai tanpa segan silu serta mudah untuk berkenalan dengan orang asing. Salah tuju kerjaya saya dalam bidang ini ialah saya berharap dapat membantu lebih ramai masyarakat dalam memulihkan kembali kesihatan mereka dan ingin melihat masyarakat yang sihat. Kerana diet yang sihat menghasilkan negara yang berprestij dan maju. Saya ingin memastikan saya mendapatkan tempat di hospital-hospital di Malaysia sebagai salah seorang pakar radiologi dan membantu lebih banyak orang selepas ini. Justru saya berharap supaya pihak tuan dan puan dapat memberikan perhatian kepada permohonan saya untuk memasuki ke universiti ini. Saya tidak akan menyia-nyiakan peluang serta harapan tuan dan puan terhadap saya sekiranya saya berjaya untuk melanjutkan pelajaran di sini. Saya akan mengharumkan nama universiti ini dan dengan menjadi doktor pakar dalam bidang Medical Radiation.
Perpaduan merujuk kepada suasana dan ikatan mesra antara rakyat dalam sesebuah negara. Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat. Isu perpaduan kaum bukanlah suatu isu yang baharu di negara kita, bahkan telah menjadi fokus perbincangan dalam media massa dan buah mulut dalam kalangan rakyat. Tiada penyakit dan tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkret, sistematik dan pragmatik haruslah dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmis hingga akar umbi. Peranan ibu bapa dan barisan pendidik merupakan wahana dalam membina generasi masa hadapan yang mementingkan keharmonian antara kaum. Dalam institusi keluarga, ibu bapa merupakan entiti mitali kepada anak dan perlu menunjukkan teladan yang baik. Contohnya, ibu bapa haruslah bertegur sapa dan melayani jiran tetangga dengan mesra tanpa mengira bangsa, kaum, anutan agama. Maka sejak usia muda, anak akan terpengaruh untuk meneladani sikap ibu bapa yang menghormati kaum lain, bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Barisan pendidik di sekolah juga memainkan peranan signifikan dalam menerapkan nilai murni ke dalam sanubari anak murid. Melalui pengajaran subjek pendidikan moral dan sivik kewarganegaraan, barisan pendidik dapat memberikan bimbingan dan nasihat yang berterusan untuk membentuk sasiah positif dalam para murid. Yang kita pastikan ialah gabungan usaha antara ibu bapa dengan barisan pendidik dapat memupuk nilai perpaduan dalam generasi muda. Selain itu, pada masa ini juga aktiviti kemasyarakatan dapat mengukuhkan perpaduan kaum di negara kita. Melalui penganjuran aktiviti gotong royong, masyarakat dapat memupuk semangat bekerjasama beraur dengan tebing untuk membersihkan dan mengindahkan kawasan persekitaran tempat kediaman. Pada masa yang sama, konsep rumah terbuka haruslah diperkukuhkan di negara kita. Rumah terbuka merupakan kaedah pemupukan perpaduan yang efektif kerana dapat mendedahkan masyarakat kepada keunikan adat resam kaum lain. Secara tidak langsung, persefahaman antara kaum dapat diwujudkan dan hubungan erat bak isi dengan kuku dapat dijalin. Dengan perkataan lain, aktiviti kemasyarakatan merupakan saluran yang paling berkesan untuk memupuk perpaduan kaum. Konklusinya, perpaduan merupakan tunjang dan asas negara Malaysia. Semua pihak haruslah mengemban tenaga dan berganding usaha untuk memainkan peranan masing-masing dalam menerbitkan semangat perpaduan dalam sanubari sendiri dan orang lain. Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat bukit sama didaki, kelurah sama dituruni, insya-Allah perpaduan rakyat dapat dicapai dan digenggam erat. Demi merealisasikan visi kursi wawasan 2020, marilah kita bersama-sama menyeru sahutan kerajaan dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu. Akhir sekali, pihak tuan dan puan boleh menghubungi saya di talian 0112951873 ataupun email kepada syuhadanurul15@gmail.com. Sekian daripada saya, Nur Syuhada binti Zulkifli. Terima kasih atas kesudian tuan dan puan mendengar video ini.